Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom teruskan belajar bersama cikgu dalam tajuk bab 6 ketak sama alinea dalam dua pemboleh ubah. Video ini merupakan bahagian yang keempat dan kita akan belajar tentang penyelesaian masalah. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketak sama alinea dalam dua pemboleh ubah. Kita lihat dahulu contoh soalan. Nyatakan 3 ketak sama alinea yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap rajah yang berikut. Ada 2 rajah di sini iaitu A dan B. Jadi untuk mentakrifkan ketak sama alinea bagi rantau yang berlorek, ada persamaan yang telah diberi di sini. Pertama, garisan putus-putus ini, garisan sempang ini, persamaannya ialah X tambah Y sama dengan 8. Ada 2 lagi persamaan garis lurus yang kita perlu cari, iaitu di sini sepanjang garis ini iaitu pada paksi Y dan juga pada paksi X. Pada paksi Y bermaksud X-nya adalah kosong. Jadi di sini persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan kosong. Manakala pada paksi X pula, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, pada garis lurus X tambah Y sama dengan 8, rantau yang berlorek berada di bawahnya. Ini bermaksud dalam ketak sama alinea itu X tambah Y mesti kurang daripada, dan oleh kerana tanda putus-putus di sini, kita tidak perlu meletakkan tanda sama. Dan ini ialah kurang daripada 8. Jadi untuk garis X sama dengan kosong, dia berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan, bagi garis yang mencancang, bermaksud kawasan itu lebih besar. Oleh kerana garisan padu lebih besar atau sama dengan kosong. Dan satu lagi, pada garis Y sama dengan kosong, rantau itu berada di atasnya. Bermaksud untuk satu mengufuk di atas adalah lebih besar. Jadi kita letakkan tanda ketaksamaan lebih besar atau sama dengan, kerana ianya adalah garisan padu, lebih besar atau sama dengan kosong. Selesai untuk contoh A. Contoh B juga sama. Rantai berlorek adalah di sini. Jadi ada 1, 2 persamaan telah diberikan. Dan kita perlu nyatakan satu lagi di sini iaitu paksi Y. Paksi Y tadi persamaan dengan X sama dengan kosong. Jadi ada 3 persamaan yang telah diberikan. Jadi untuk membentuk ketak samaan, kita lihat saja persamaan yang diberi di sini. Yang pertama ialah Y tambah 2X dengan negatif 4. Ketak samaannya di sini rantai berlorek berada di atasnya. Bermaksud ianya lebih besar. Garisan padu lebih besar atau sama dengan. Yang kedua, pada garisan Y dengan negatif 2, rantau yang berlorek ini berada di bawahnya. Di bawahnya garisan putus-putus ataupun garisan sempang bermaksud di bawah ialah lebih kecil. Bukan garisan padu, jadi tidak perlu meletakkan sama dengan. Dan yang terakhir, garisan X sama dengan kosong. Sama dengan kosong di sini. Garis menegak, rantai yang berlorek berada di sebelah kirinya bermaksud lebih kecil. Oleh kerana garisan padu, kita letakkan tanda sama. Jadi inilah 2 contoh melibatkan bagaimana untuk menyatakan ketak sama alinea yang terlibat. Sekarang kita buat latihan menulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek. Rajah A di sini diberi rantau berloreknya ialah rantau bahagian ini. Jadi untuk menulis ketaksamaan, kita perlu terlebih dahulu mencari persamaan garis lurus yang mengelilingi rantau ini. Garis lurus yang pertama ialah yang di sini. Tidak dinyatakan persamaannya, jadi kita perlu mencarinya. Jadi bentuk persamaan garis lurus ialah Y bersamaan dengan MX ditambahkan dengan C. Mana M ialah kecerunan, C merupakan pintasan paksi Y. Oleh kerana pintasan paksi Y di sini adalah kosong, iaitu kerana garis ini melalui asalan, jadi persamaannya hanyalah berbentuk Y bersamaan dengan MX.
Jadi kita perlu mencari M sahaja, iaitu nilai kecerunan. Untuk mencari nilai kecerunan, kita boleh menggunakan formula jarak mencancang dibahagikan jarak mengufuk. Jarak mencancang di sini kita lihat pada paksi Y, jaraknya adalah 2. Jarak mengufuk pula, negatif 4 bermaksud jaraknya adalah 4. Oleh kerana kecerunannya, oleh kerana garisnya menurun ke bawah, condong ke kanan, nilai kecerunannya adalah negatif. Jadi jarak mencancang tadi 2, dibagikan jarak mengufuknya 4. Jadi ringkaskan akan dapat negatif 1/2. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y bersamaan dengan negatif 1/2X. Okay, di sini cikgu tuliskan persamaannya negatif 1/2X. Okay, garisan ini merupakan garis yang selari dengan paksi Y melalui negatif 4 pada paksi X. Bermaksud sepanjang garis ini nilai X-nya adalah negatif 4. Okay, garisan ini pula merupakan paksi X. Paksi X bermaksud Y-nya adalah kosong. Jadi daripada ketiga-tiga persamaan ini, kita tukar kepada ketaksamaan. Untuk garisan Y sama dengan negatif 1/2X, rantau yang berlorek adalah berada di bawahnya, bermaksud ianya adalah kurang daripada garisan padu yang telah dilukiskan, kita perlu letakkan tanda sama. Untuk garis lurus yang kedua, X bersamaan dengan negatif 4, rantau yang berlorek berada di sebelah kanannya. Ini bermaksud kita perlu letakkan simbol ketaksamaan lebih besar. Garis putus-putus, jadi tidak perlu tanda sama. Dan yang ketiga, daripada persamaan garis lurus Y sama dengan kosong, garisan ini rantaunya berada di atas. Di atas bermaksud kita letakkan simbol lebih besar. Oleh kerana garisan padu, kita perlu letakkan simbol sama dengan. Akan jadi Y lebih besar daripada kosong. Jadi inilah 3 ketaksamaan bagi rantau yang terlibat. Seterusnya soalan B. Kita cari terlebih dahulu persamaan garis lurus yang terlibat. Dimulakan dengan persamaan garis lurus yang ini. Bentuk A, persamaan garis lurus Y bersamaan dengan MX tambahkan dengan C. M kecerunan, C pintasan paksi Y. Pintasan paksi Y di sini melalui 4, jadi kita terus tuliskan positif 4. Kecerunannya perlu dikira M bersamaan dengan, oleh kerana kita tahu maklumat pintasan paksi Y dan pintasan paksi X, formula kecerunan menggunakan pintasan ialah negatif pintasan paksi Y dibahagikan dengan pintasan paksi X. Jadi M bersamaan dengan negatif perlu diletakkan. Kemudian tuliskan pintasan paksi Y-nya adalah 4. Manakala pintasan paksi X-nya pula adalah negatif 2. Selesaikan negatif bahagi negatif positif. 4 bahagi 2, 2. Kita gantikan semula dalam bentuk A. Y bersamaan dengan M tadi 2, jadi 2X. Tambahkan dengan 4. Di sini ialah Y bersamaan dengan 2X tambahkan dengan 4. Okay, sekarang kita cari pula persamaan garis lurus yang ini. Sama juga caranya. Y bersamaan dengan MX. C-nya, pintasan paksi Y-nya adalah 4. Jadi kita terus tuliskan 4. Kecerunannya kita boleh gunakan formula yang sama. M negatif, pintasan Y-nya adalah pada 4. Pintasan X-nya adalah pada 3. Jadi kecerunannya adalah negatif 4/3. Jadi masukkan semula Y bersamaan dengan negatif 4/3X tambahkan dengan 4. Jadi cikgu tuliskan di sini Y sama dengan negatif 4/3X tambah 4. Dan satu lagi garisan ialah garisan ini. Garisan ini bermaksud paksi X. Paksi X bermaksud garisnya Y sama dengan kosong. Jadi kita tukarkan persamaan ini kepada ketaksamaan. Okay, yang pertama Y dengan 2X tambah 4. Okay, garisan ini rantau yang terlibat berada di bawahnya. Bermaksud Y lebih kecil. Garisan padu kita perlu letakkan tanda sama. Okay, untuk persamaan yang kedua Y negatif 4/3X tambah 4. Rantau yang terlibat berada di bawahnya. Maksudnya kita perlu letakkan simbol kurang daripada. Garisan padu letakkan tanda sama.
Dan yang terakhir, Y dengan kosong. Okay, garis rantau yang terlibat adalah berada di atasnya, jadi ia bermaksud lebih besar daripada garisan padu di sini, letakkan tanda sama. Jadi inilah jawapan ketiga-tiga ketaksamaan yang terlibat. Seterusnya, kita ulang balik buat latihan cara melorek rantau bagi sistem ketaksamaan linear. Jadi di sini ada dua rajah diberikan dan diberikan tanda ketaksamaan. Jadi murid-murid perlu melakarkan di manakah rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan yang terlibat. Jadi untuk ketaksamaan yang pertama, Y tolak X lebih besar daripada atau sama dengan 4. Ya, bermaksud garisan ini lebih besar bagi garisan condong bermaksud kawasan di atas. Jadi kita tandakan rantau di atas. Yang kedua, pada garisan Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 di sini tidak dilukiskan. Jadi kita lukiskan Y 4 di sini. Jadi garisan yang terlibat adalah sepanjang garis di sini. Oleh kerana tiada tanda sama, jadi kita perlu lukiskan garis putus-putus. Okay, rantau yang terlibat berada di bawahnya kerana Y kurang daripada 4. Jadi di bawahnya. Dan yang seterusnya ialah kita lihat pada garis X sama dengan negatif 4. Okay, tadi pada Y sama dengan 4. Sekarang kita lihat pada X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 adalah di sini, iaitu sepanjang garisan ini. Oleh kerana tandanya adalah lebih besar, jadi kita perlu letak garis putus-putus sahaja. Okay, bukannya garisan padu. Ketaksamaannya lebih besar, bermaksud rantaunya adalah di sebelah kanan. Jadi, rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan adalah berada di tengah ini. Jadi, kita lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiganya, iaitu di sini. Jadi, inilah jawapan untuk soalan B. Murid-murid boleh memadam tandaan yang tidak terlibat ini supaya lukisan kita lebih kemas. Okay, seterusnya, kita lihat pula rajah C. Cara yang sama, Y lebih besar daripada negatif X. Kita lihat pada persamaan Y sama dengan negatif X. Okay, di sini diberi oleh kerana lebih besar bermaksud rantau di atas. Di atas garisan ini. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan X tolak 4. Kita lihat pada Y sama dengan X tolak 4. Okay, telah diberikan di sini garisnya. Oleh kerana lebih besar, bermaksud berada di atasnya. Okay, semua yang di atas garisan ini adalah Y-nya lebih besar daripada X tolak 4. Okay, seterusnya, ketaksamaan Y lebih kurang daripada 2, kurang atau sama dengan 2. Kita lihat pada garisan Y sama dengan 2. Garisan sama dengan Y sama dengan 2 tidak dinyatakan di sini, tidak dilukiskan. Jadi kita lihat, okay, di sini ialah 2. Jadi sepanjang garisan ini merupakan Y sama dengan 2. Oleh kerana ada tanda sama, kita lukiskan garisan padu. Okay, ini merupakan garis Y bersamaan dengan 2. Tanda ketaksamaan adalah kurang daripada atau sama dengan, bermaksud rantau adalah di bawahnya. Di bawah garisan ini. Dan akhir sekali, pada Y lebih besar atau sama dengan 0, kita lihat pada garisan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 bermaksud paksi X. Okay, paksi X. Di sini ialah garisan Y sama dengan 0. Oleh kerana tanda ketaksamaan ialah lebih besar, bermaksud rantau di atasnya. Jadi, rantau yang memenuhi keempat-empat ketaksamaan ini ialah kawasan yang di tengah ini. Yang di tengah ini, jadi kita lorekkan rantau tersebut. Okay, semua yang di tengah ini. Okay, jadi inilah jawapannya. Jadi kita padamkan kembali tandaan yang tidak terlibat. Okay, supaya jelas jawapan yang dikehendaki. Jadi rantaunya adalah seperti yang telah dilorekkan. Sebelum cikgu menerangkan soalan yang terakhir, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum menekannya. Okay, soalan 3 di sini. Tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan
rantau berlorek yang diberikan. Jadi, garis lurus persamaannya telah dinyatakan, kita tinggal sahaja menukarnya kepada ketaksamaan. Garis lurus yang pertama ialah Y bersamaan dengan 2X. Rantau yang terlibat adalah berada di bawahnya. Jadi kita letakkan simbol kurang daripada. Kita tidak perlu meletakkan tanda sama kerana garis lurus yang digunakan adalah garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, selesai yang ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaan yang kedua, garisan ini. Y dan 1/2X. Rantau yang terlibat berada di atasnya bermaksud lebih besar. Oleh kerana garisan padu, kita perlu meletakkan simbol sama dengan. Jadi inilah jawapan ketaksamaan yang kedua. Ketaksamaan yang ketiga, garisan ini. Y negatif 1/2X tambahkan dengan 6. Rantau yang terlibat berada di bawahnya bermaksud kurang daripada garisan padu, letakkan tanda sama dengan. Jadi inilah jawapan 3 ketaksamaan bagi rajah B. Untuk rajah D pula, cara yang sama. Satu persamaan telah dinyatakan, iaitu Y dan 3/2X tambahkan dengan 6. Rantau yang terlibat berada di atasnya bermaksud lebih besar garisan padu, kita letakkan sama dengan. Untuk dua lagi garisan putus-putus di sini melalui paksi X pada negatif 4. Bermaksud sepanjang garis, maksudnya nilai garis ini ialah, sepanjang garis ini nilainya bersamaan dengan X sama dengan negatif 4. Jadi X dan negatif 4, rantau berada di sebelah kanan, kita letak simbol lebih besar. Garis putus-putus tidak perlu letak tanda sama. Dan garisan terakhir ialah garisan ini tidak dinyatakan tetapi ia melalui paksi Y pada 5. Maksudnya sepanjang garis ini nilai Y-nya bersamaan dengan 5. Rantau yang terlibat berada di bawahnya. Jadi Y dengan 5 ini di bawah bermaksud lebih kecil. Lebih kecil, garis putus-putus tidak perlu meletakkan tanda sama. Jadi inilah 3 ketaksamaan yang terlibat untuk rajah D. Dahulu video bahagian 4 untuk tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa kongsikan video ini kepada rakan-rakan seperjuangan anda.